Lalat merupakan antara serangga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ramai di kalangan kita yang memang tidak suka dengan kehadiran lalat. Sebab tabiat lalat yang suka mengurung benda-benda yang kotor, najis, sampah sarap dan sebagainya, kemudian dia hinggap kepada makanan kita yang membawa bersama bakteria. Dengan ini, lalat merupakan punca ataupun penyebab penyebaran penyakit ataupun wabak. Namun demikian, di sebalik itu ada kehebatan yang dimiliki oleh lalat yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang merupakan salah satu mukjizat saintifik Al-Quran. Dalam bidang forensik entomologi, lalat digunakan sebagai bahan untuk mengukur selang masa kematian seseorang. Apabila seorang mayat ataupun suatu mayat ditemui, pihak polis nak mengetahui bilakah mayat ini meninggal dunia, pihak forensik akan menggunakan indikasi yang ada pada lalat untuk menentukan jangka masa kematian mayat tersebut. Dalam penentuan apa yang dinamakan PMI, postmortem interval ataupun selang masa postmortem, lalat jenis langau merupakan serangga yang pertama akan datang menghurung pada mayat yang meninggal dunia. Ia tidak dinafikan ada serangga lain seperti semut, kumbang dan sebagainya. Tetapi lalat jenis langau merupakan serangga yang pertama yang akan hinggap kepada mayat ini. Dan lalat mempunyai cycle ataupun kitaran hidup yang berbeza. Daripada seekor lalat, kemudian telur, larva dan pupa. Sekiranya pakar forensik ataupun ahli entomologi menemui telur lalat pada mayat, telur saja, berarti mayat ini baru saja meninggal dunia. Tetapi sekiranya ditemui pupa pada mayat tersebut, berarti mayat ini telah pun meninggal dunia dalam jangka masa lebih kurang 3 hari. Namun apabila pupa telah pun berubah menjadi lalat dewasa, maka dapat disimpulkan mayat telah pun meninggal dunia lebih kurang 5 hingga 6 hari. Beginilah bagaimana pakar forensik menggunakan indikasi yang diberikan ataupun yang ada pada lalat ini untuk menentukan jangka masa kematian mayat tersebut. Subhanallah. Ini penemuan yang cukup menakjubkan. Suatu lagi penemuan yang cukup menakjubkan tentang lalat, seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani, bahawa lalat mempunyai kelenjar air liur yang panjang. Dia dapat mengeluarkan air liur yang banyak. Apabila seekor lalat mengambil sesuatu makanan pada kita, serta-merta dia akan mengeluarkan air liur yang banyak. Dan air liur ini serta-merta akan mengubah struktur bahan yang dia ambil. Dan satu lagi kehebatan lalat ini, dia dapat menghadamkan makanan di luar perutnya dengan enzim yang dikeluarkan. Jadi apabila makanan tersebut terkena dengan enzim lalat tadi, dia akan berubah serta-merta. Bererti apabila seekor lalat mengambil sesuatu makanan pada kita, mustahil kita akan dapat mengambil kembali makanan tersebut dalam bentuk yang asal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, bukankah ini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah, wa iyaslubuhum zubabu syai'an la yastanqizuh. Wahai manusia, diberikan perumpamaan pada kamu, dengarlah perumpamaan ini. Sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah ini tidak mampu walaupun mau menciptakan seekor lalat. Dan sekiranya seekor lalat ini mengambil sesuatu pada kamu, kamu tidak akan dapat mampu mengambilnya kembali. Allahu Akbar. Al-Quran menjelaskan perkara ini 1400 tahun yang lalu. Sekiranya seekor lalat mengambil sesuatu pada kita, dia akan mengubah struktur benda tersebut dalam bentuk yang berbeza, dan kita tidak akan mampu untuk mengambil barang tersebut dalam bentuk struktur yang asal.
Al-Quran menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Siapakah yang memberitahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara ini? Bukankah ini bukti bahawa Quran wahyu pada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut nafsu, melainkan wahyu pada Allah Subhanahu wa taala, dan ia bukti yang jelas bahawa Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala.